Nombor satu isu yang saya rangkumkan dalam 11 perkara pokok Datuk Ketua ialah menghantar tentera pengaman ke Palestin. Datuk Ketua, ramai ahli yang berhormat bertanyakan, lebih kurang 5 orang bertanya tentang isu di Palestin ini, termasuk Farid, dan juga banyak. Baru-baru ni hari Jumaat selepas main Jumaat, mereka bergerak, ada NGO bergerak daripada Masjid Al-Walid ke depan pintu masuk Kementerian Pertahanan, membawa spanduk-spanduk menggesa Kementerian Pertahanan untuk menghantar tentera pengaman di Palestin. Datuk Ketua, isu kesediaan kerajaan menghantar tentera pengaman ke Palestin telah dibangkitkan oleh YB Farid. Perkara ini telah dijelaskan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada sesi penerangan Menteri berkenaan perkembangan terkini krisis Palestin Israel di Dewan Yang Mulia ini pada 16 Oktober yang lalu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Ketua, keputusan untuk menghantar trup tentera secara unilateral, saya ulangi, secara unilateral ke sesuatu kawasan bergolak bukanlah keputusan mudah dan ia memerlukan penelitian pelbagai pihak termasuk Kementerian Luar Negeri, pandangan negara-negara sekitar kawasan yang bergolak ataupun krisis, dan yang paling utama, ia perlu mendapat mandat yang jelas daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehingga kini, Datuk Ketua, Malaysia sentiasa komited dengan memberi sokongan terhadap usaha mencapai keamanan sejagat di bawah panji-panji Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini terbukti sejak tahun 1960 lagi. ATM telah terlibat dalam 37 misi sama ada sebagai tentera pemerhati ataupun tentera pengaman seperti misi pengaman di Kongo, Somalia, Namibia, Cambodia, Bosnia Herzegovina, East Timor dan yang terkini di selatan Lubnan. Tuan Yang Dipertua, sehingga kini pihak ATM masih terlibat dalam 5 misi antarabangsa di bawah misi PBB, iaitu 1 misi pengaman di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon ataupun UNIFIL mulai tahun 2007 dan 4 misi pemerhati iaitu United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo ataupun MONUSCO, Kongo sejak tahun 2000, UN Interim Security Force for Abyei, UNIFA, di sempadan Sudan dan Selatan Sudan semenjak tahun 2006, United Mission for Referendums in Western Sahara, MINUSO, Sahara Barat sejak tahun 1991 lagi, dan United Nations Mission to Support the Hudaybiyah Agreement, iaitu di Yaman sejak tahun 2021. Mengenai pergolakan di Palestin, buat masa ini, Datuk Ketua, tiada sebarang keputusan oleh PBB ataupun United Nations untuk menghantar tentera pengaman ataupun peacekeeper ke Palestin. Sungguh pun begitu, Kementerian Pertahanan melalui ATM sentiasa bersiap siaga, termasuklah pasukan pengaman Malbat yang sekarang bertugas di bawah UNIFIL di Lebanon. Kementerian Pertahanan mengikuti secara dekat perkembangan di Palestin dan sentiasa bersedia memberikan kerjasama penuh kepada Kementerian Luar Negeri jika diperlukan bagi membantu urusan evakuasi rakyat Malaysia di kawasan yang terkesan, di samping memantau tahap keselamatan anggota Malbat kami di selatan Lubnan. Datuk Ketua. Yang kedua, Muhammad, minta penjelasan. Ya, please. Ya, kita hanya hantar tentera bila diminta oleh bangsa-bangsa bersatu. Tapi apakah Malaysia bercadang untuk menyuarakan kepada OIC sebagaimana yang negara-negara Afrika, Kesatuan Negara Afrika, dia hantar tentera pengaman seperti yang berlaku di Nigeria. Tapi OIC ini tak dengar berita yang mereka ingin hantar tentera pengaman. Apakah Malaysia nak cadangkan kepada OIC supaya menghantar tentera pengaman? Sebab kita tahu Bangsa-Bangsa Bersatu ada kuasa veto 2-3 kali yang memvetokan keputusan untuk menyokong Palestin. Yang Berhormat, Jurutung. Yang Berhormat, saya juga ingin tanya kenapa kerajaan kita tidak menggunakan diplomatic channels
untuk menggesa bangsa-bangsa bersatu untuk mengadakan gencatan senjata dengan seberapa cepat yang mungkin. Apa masalahnya? Kenapa PBB tidak bertindak dengan pantas untuk mengadakan satu gencatan senjata dalam apa yang berlaku di Palestin? Apakah masalahnya? Ataupun bolehkah kita mengadakan satu sidang tergempar, mohon satu resolusi supaya kuasa-kuasa besar campur tangan? Seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini adalah isu bukan Israel atau Palestin, humanitarian. Kita lihat bahawa ada bayi, anak-anak dibunuh di situ. Saya ingin tanya, apakah masalahnya dengan Amerika Syarikat untuk ataupun kuasa-kuasa besar, Perancis, Britain, untuk kita mengadakan satu mesyuarat supaya satu gencatan senjata diadakan. Saya cuma memohon Yang Berhormat sebagai Menteri memberi tekanan berterusan. Gencatan senjata boleh diadakan bila-bila. So cuma saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk merayulah kepada ASEAN, kepada OIC untuk berbincang dan mendesak supaya gencatan senjata diadakan dengan seberapa cepat. Dan saya ingin tanya juga, apakah masalah dengan menghantar tentera pengaman, bukan pergi sana untuk bertempur, tentera pengaman untuk memastikan bahawa kita menjaga civilian di situ, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Apa ni, Yang Berhormat, saya nak tambah sikit yang tu. Saya nak minta sokong Jelutong, ini isu yang sangat baik. Cuma kita nak minta Jelutong tambahkan sikit lagi, kita buat usul tergempar, mengecam dulu tindakan yang berlaku di Palestin dan juga ni, apa yang berlaku sekarang ni. Sebab kita belum buat lagi keputusan usul daripada Dewan, maknanya daripada Kerajaan Malaysia. Belum ada satu keputusan yang tuntas mengecam. Jadi kalau kita bercakap nak pergi buat ceasefire dulu, yang sini kita pun tak ada apa-apa lagi. Jadi macam kita di mulut saja bercakap menentang, tapi hati kita menyokong hak yang keganasan dan kezaliman. Terima kasih Datuk Petua, terima kasih kepada Arau, terima kasih kepada Jelutong dan juga Pendang. Berkenaan dengan saranan daripada Arau untuk kita mengadakan tentera pengaman tidak melalui PBB ataupun tidak mengharapkan PBB, tetapi melalui OIC, dan dikatakan juga tadi adanya tentera pengaman Afrika. Afrika dia memang ada tentera pengaman sendiri, Datuk Petua. Dia tidak bersangkut sangat dengan apa, sebab African Union dia memang ada di bawah African Union punya charter dia, ada dia tentera pengaman daripada negara-negara Afrika sahaja. Ya? Jika ada apa-apa masalah di negara Afrika, mereka akan menghantar tentera pengaman dengan segera. Tentang OIC itu tadi, saya serahkan kepada Kementerian Luar Negeri lah, Arau, ya. Kerana seperti Jelutong cakap tadi, kita nak hantar tentera kita, ya, nak buat ceasefire apa semua. Bagi Kementerian Pertahanan, Datuk Petua, ini adalah isu luar negara. Isu luar negara eloklah sebaiknya diurus oleh Kementerian Luar Negeri. Kami di Kementerian Pertahanan atau Angkatan Tentera, you just decide. Dengan izin. Buat keputusan. We will be there. Ya? Kita akan ke sana jika ada keputusan. Jika ada mandat dan jika ada yang membolehkan kita menghantar tentera pengaman kita dengan segera. Bahkan kita dah ada pun di Lebanon. Ya? Ya, jadi Datuk Petua, soalnya macam tadi mengatakan supaya bangsa-bangsa bersatu membuatkan gencatan senjata dan buat sidang tergempar. Dah buat sidang tergempar pun, sidang bangsa-bangsa bersatu, tetapi tidak diendahkan, ya, dan diveto oleh kuasa-kuasa yang mempunyai kerusi di dalam Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi nampaknya melalui bangsa-bangsa bersatu ni nampaknya menemui jalan buntu. Cadangan daripada Arau tadi itu boleh dipertimbangkan dan kita akan melihat. Dan saya akan juga cuba membawa jika ada perkara yang boleh dibincangkan berkenaan dengan Palestin semasa perbincangan dengan Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN yang akan berlangsung pada minggu depan, Datuk Petua, supaya kita boleh berbincang on-site punya isu bukannya sebagai main topik untuk kita berbincang. Dapatkan dulu suara ASEAN kerana kita mempunyai satu pegangan iaitu ASEAN centrality. We cannot be on our own. Ya? Kalau negara ASEAN bersetuju untuk kita menghantar
dan di bawah panji-panji bangsa-bangsa bersatu, kita akan kaji, tapi ini tertakluk kepada Kementerian Luar Negeri. Bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan akan mengambil apa saja keputusan yang diputuskan oleh kerajaan, hantar, kita akan hantar, tarik, kita akan tarik. Itu betul, ya.